rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na dulumihi wa ulimina fid daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung kembali dalam pengajian kita dan kitab Mukhtasar Ihya. Pada muka surat 229. Jadi kita baca awal sebab nak beritahu awal sikit. Dia kerja sikit. Kata dia, qala ma'alif rahimahullah ta'ala, sifat syafaat. Sifat syafaat. Jadi syafaat ni panggil pertolongan. Pertolongan daripada Nabi, wali dan seumpamanya lah. Ada setengah mengatakan anak afaqru boleh syafaat. Sifat syafaat, yang ini kelakuan syafaat. Ketahuilah olehmu, wahai penuntut ilmu sekalian, ataupun ketahuilah olehmu orang yang ingin beruntung di akhirat kelak, kena tahu ni, apabila azab telah ditetapkan, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap dah dia kena azab kepada beberapa golongan daripada kaum yang beriman. Hak kafir tak sedar kira lah, memang dia abadan. Ini hak kita beriman, tapi ada wak salah, tetap kena azab. Allah Ta'ala tetap dah, memang kena azab, jatuh hukum dah. Maka Allah Azza wa Jalla menerima untuk mereka syafaat para Nabi. Nabi boleh syafaat. Syafaat ni pertolongan. Bahasa kita panggil wak kira lah. Contoh orang masuk lokap, lagu mana? Pergi wak kira lah seorang dengan boh bala polis. Kenal habis dah, ada kenal ni, kenal orang sedap juga. Gitulah kalau kita, ya wak kira. Lepas tu kita hubungan dengan Nabi, jangan lupa selawat biar banyak hari-hari. Daripada budak, daripada kecil lagi. Sehinggalah kita mati jangan lupa selawat. Kalau sudah biasa molek, kalau boleh 1000 kali sehari. Sebentar je 1000 kali. Tak kira hujan, ribut, petik, kawit. Dan apa-apa ibadat kita paling malas sekali tak mesti buat belakang, tak apalah, tapi jangan selawat. Aku malah main sunat malah belakang, baju Quran malah nak selawat dah. Tak apa dah. Memadai dah, boleh kabur semua dah. Kerana sesat akan ditolong. Kita jumpa Nabi sesat baru tahu lagu mana syafaat Nabi. Sebab hari ni tak ada orang serabut boleh tolong. Jadi Nabi akan syafaat, akan beri pertolongan. Lepas tu kita di atas dunia ni, walaupun kita jauh dengan Nabi, jangan sekali lupa. Bulan kelahiran Nabi sambut, mengingati Nabi, selawat, duk mulut sama Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli, duk mulut sama. Insya-Allah sesat Nabi akan tolong. Kalau kita ni tak ada dengan Nabi, mustahil nak gustai masa belakang, tak boleh. Tapi kita beramal dengan syariat, ikut sebut nama Nabi lagi, insya-Allah. Dan syafaat para aulia, wali-waliullah. Baca ada majlis wali-waliullah, ulama-ulama mari kita hadir. Takut mereka ni wali, bila wali dia boleh tolong kita. Kita pernah jumpa dengan dia atas dunia. Dan syafaat para ulama, ulama-ulama, alim-alim ulama. Kita mengaji dengan dia, bersalam dengan dia, sapahah. Tu pergi ziarah ulama. Bukan kata ngaji ni, tak ada pergi ziarah. Ada pergi ziarah ulama ni, pergi ziarah. Kerana mereka ni mempunyai syafaat. Sebab mereka ni ambil khidmat Nabi. Warasatu anbiya, pewaris Nabi. Dan syafaat setiap orang mempunyai darajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap orang yang ada darajat di sisi Allah Ta'ala, dia beri syafaat. Apa dia beri pertolongan kepada hak terdekat dengan dia, keluarga dia ke, sain dia ke, syafaat boleh tolong. Bahkan ada setengah mengatakan, kalau kita dah dalam syurga, kita tengok tak ada sain kita ke, adik-beradik kita ke, waris-waris kita, mana tak ada ni. Kalau tak ada lain lah, dalam neraka. Lagu mana hak ramai-ramai ni, hak ada syurga ni boleh minta dengan Allah Ta'ala, tolonglah ya Allah, keluarkan dia. Dia ni datang dengan sekali dengan saya, mengaji sekali ke, duduk sekali, tidur makan sekali, boleh kita nak syafaat. Sungguh mengatakan lah, bila kita duduk sekali kita sedih, tak ada dia di syurga. Bila tak ada syurga neraka lah. Boleh kita minta tolong Allah Ta'ala supaya dikeluarkan dia.
Kemudian kata ada sifat telaga haud. Telaga ni kolam Nabi. Setiap Nabi setengah kata ada kolam. Khilaf setengah kata ada duduk depan. Selepas daripada sirat, setengah kata sebelum. Setengah kata dua-dua ada. Sebelum kita masuk syurga, selepas titian sirat, kita akan minum air kolam Nabi. Mana dalil? Kata Sina Anas bin Malik radhiyallahu ardahu. Khadan Nabi 10 tahun dengan Nabi. Ibu dia hadiah kepada Nabi. Buat jadi khodam, ikut Nabi suruh kepada dia pun. Kecil-kecil lagi. Duduk 10 tahun dengan Nabi, jadi alim. Ada kecil-kecil main pondok ni alim. Kalau kecil-kecil umur 15, 11 tahun main pondok, ngaji sungguh, insya-Allah jadi orang alim. Kerana dia kecil, bab kata ulama, budak kecil main mengaji ni kan naqsi ala hajari. Bila kita ngaji ketika kecil, umpama melukis di atas batu. Dia kekal lekat. Sebab otak dengan muda. Getah. Tapi kalau kita mengaji, ketika besar, ketika tua, kan naqsi alamat seperti menulis, melukis di atas air. Lukis hilang, lukis hilang, lukis hilang. Ngaji lupa, ngaji lupa, ngaji lupa. Gitu. Apa kata beliau? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertidur sebentar, tertidur. Tidur Nabi kita sudah maklum, mata saja, hati tak. Sebab tu Nabi tidur tak batal wuduk. Tidur kita bukan nanti ke mata. Kadang-kadang mata tak pejam pun hati tidur dah. Kita ni orang lala jauh dengan Allah Taala. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya Rasulullah yang mulia sambil tersenyum. Sambil tersenyum. Dan ia Rasulullah SAW bersabda, ayatun unzilat alayya anifan. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Nabi tertidur sebentar, kata Sayyidina Anas. Kemudian Nabi bangun, Nabi kata, datang dalam mimpi tu, dalam tidur, wahyu. Sebab mimpi Nabi wahyu. Satu ayat telah turun kepada aku tadi. Masa terlelap sekejap tu. Jibril lah bagi atas. Kemudian ia Sayyidina Nabi membaca dengan nama Allah. Ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makna bismillah. Erti dia. Sesungguhnya kami inna Allah Ta'ala telah memberikan kepada engkau ya Sayyidina ma'atainaka nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kalau Kausar, Rasulullah SAW bersabda, innahu naharun wa'adanihi Rabbi Jalla Jalaluh fi jannati alaihi haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah aniyatuhu adadal kawakibi. Sesungguhnya itu nikmat hak besar tu Tuhan beri tu adalah sungai dari syurga yang dijanjikan Tuhanku kepada aku di dalamnya. Sungai tu ada telaga yang pada hari kiamat umat aku mendatanginya. Sebab dia telaga ni mata air dia saluran daripada Kausar, sungai dari syurga. Qala Nabi duduk di luar syurga sebelum kita masuk syurga, lepas pada titian sirat. Nabi kata umat aku akan mari ke telaga aku ni. Kolam tu lah gelas-gelas sebanyak bilangan bintang. Jadi di tepi kolam Nabi tu ada gelas lah. Cetong lah kita kat nak minum air. Banyak mana? Sebanyak bintang di langit. Sebab sore so. Setengah mengatakan haji luah kolam Nabi sebulan perjalanan. Lebar, panjang, dalam. Untuk umat minum semua. Lepas minum tu lah tak lagi rasa dahaga selama-lamanya. Dahaga lapar tak rasa. Dan kita masuk syurga makan minum bukan kerana lapar, kerana bernikmat-nikmat. Itu akhir sekali lah sebelum masuk syurga. Ya Allah, ya Tuhanku. Imam Ghazali berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku.
berikanlah kami semua ni Allah rezeki untuk mendatanginya telaga sunan Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Maksudnya berilah kita biar boleh pergi telaga Nabi boleh minum. Jadi sesiapa pergi telaga Nabi boleh minum, maka dia lepas titian sirat dah. Masuk syurga. Kalau tak ada pergi minum, itu tanda tak lepas titian sirat, jatuh dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kata dia lagi sifat neraka Jahannam, segala huru-haranya neraka dan berbagai seksa di dalam neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua daripada neraka Jahannam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tadi kitab dia kemakan lagi tu bakalah. Ulama lu ngelah ayat nak habis pak doa Tuhan. Doa dia ni doa wali dia ni. Maka tadi wali besar. Mudah-mudahan selamat sungguh kita. Ketahuilah alimu bahawa neraka akan dimasuki oleh semua orang. Na'udzubillah. Jadi kata dia, neraka ni dimasuki semua orang. Lagu mana ni? Semua pasti akan pergi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini berdalil. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Artinya dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal yang kelakuan itu bagi Tuhan kau adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maqdiyah, memang benda sudah ditetap dah. Pergilah, selamat ke tak? Ketahuilah tidak ada keselamatan kecuali dengan takwa Allah. Pergi juga tapi selamat kalau ada takwa. Kalau tak ada takwa, tak selamatlah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Summa nunajjil ladzina taqau." Artinya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Walaupun pergi neraka semua, tapi yang selamat orang takwa. Maka memasukilah neraka itu sangat meyakinkan. Sebab ayat sebut jelas akan pergi belakang kita ni. Tapi selamat ke tak? Kena api ke tak? Dan takwalah merupakan penyelamat dari gangguan diragukan ada pada diri seorang. Jadi yang penyelamat bagi kita semua setelah pergi neraka semua ialah takwa. Jadi tak kena ke satu lah walaupun pergi. Maka dalam kau rasa-rasakan, wahai orang yang miskin, dalam hati engkau huru hara masuk neraka. Kita ni orang miskin, hati tak kaya. Lagu mana kata Magdalene? Rasa-rasalah huru hara, serabut-serabut, seksa-seksa dalam neraka. Biar rasa-rasa. Supaya kita ni beringat awal-awal lagi. Tak tu kalau bakar sapoh kau, bakar api kau, bakar apa-apa besar kau, panasnya weh lah. Lagu mana lah api neraka. Nak beri rasa-rasa. Lagu mana lah api neraka. Panas setara ni pun tak tahan dah. Merah hati lebuh habis. Kalau rumah tak ada 10 minit. So rasa-rasa. Dan ada setengah orang yang berasa dah api dunia. Kena kebakaran. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia tu ada pengajaran sudah rasa-rasa dah. Ni api dunia belum api akhirat lagi. So kita ni rasa-rasa, belajar rasa-rasa. Kena api kau, kena geria kau, kena panas kau, supaya teringat kata neraka ni panas lagi. Manusia ketika itu, ketika mana? Masuk neraka. Tenggelam dalam huru hara yang mereka rasakan. Dirasakan bersangatan. Apabila mereka orang-orang derhaka. Na'udzubillah. Atas dunia derhaka pada Allah Ta'ala wa masyad. Rasa sungguh lah. Dan mereka dikelilingi api yang menjilat-jilat dan bernyala-nyala. Dan mereka mendengar suara teriakan yang disebabkan rasa marah dan murka. Maka ketika itu dengan teriak sebab rasa marah dan murka tu, orang-orang derhaka merasa yakin mereka akan diseksa. Rasa dah. Dan semua orang berlutut sehingga orang selamat pun merasa takut kerana pemandangan yang sangat mengerikan. Semua orang berlutut belakang lah.
Turun lutut belakang. Hak dah selamat pun serah takut gerung. Pak kita semua ni akan pergi neraka. Tengok ke mana. Dengan huru hara, panah neraka. Jadi hak neraka tu yakin dah kena dah hari ni, kena dah. Ada orang selamat pun takut juga. Gerung dengan neraka ni. Na'udzubillah. Dan keluarlah orang yang menyeru daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Kerja dia. Apa dia kerja dia? Menjaga orang-orang neraka. Dia tak terbakar sebab dia daripada nur. Dan berkata di mana si Fulan bin si Fulan yang menunda-nunda diri dalam dunia dengan panjang angan-angan. Dia cari mana Fulan bin Fulan ni. Mung tak ada dunia dulu. Tunda sama. Bila nak pergi pondok nanti? Bila lagi pondok nanti? Terpecing lagi. Dia cari. Angan-angan dia panjang. Jadi kalau kita dia tunda dalam nawak amal ibadat. Yang menyia-nyiakan umur Fulan bin Fulan. Na'udzubillah. Daripada perbuatan yang buruk. Jadi dia sia-sia umur. Dia buat kerja tak ada pedah. Sama ada berdosa atau tak berdosa. Maka malaikat itu, malaikat Zabaniyah. Dia jom kawal orang neraka. Memukul mereka dengan cambuk daripada besi. Total lah. Dengan pemukul daripada besi. Nampak nak nusuk sangat, kena pukul. Dah ada lagi neraka lagi. Kita berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla daripadanya memukul mereka itu dengan campak daripada besi. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung sama kita daripada neraka dan azabnya. Itu kita doa waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. 3 kali baca. Apa dah waqi peliharalah alimu akan kami azabannar, akan azab api neraka. Dan neraka ni macam-macam azab. Tak ada lah tempat paling takut sekali ialah neraka. Kemuncak seksa neraka lah. Dan mereka mengalu-ngalu. Malaikat ni lah, malaikat Zabaniyah ni. Mereka menuju azab yang bersangatan dan menenggelamkan mereka di dasar neraka jahim. Na'udzubillah. Dan mereka berkata, Zuqa innaka antal azizul karim. Artinya rasakanlah. Rasakanlah azab neraka ni. Sesungguhnya engkau orang-orang yang perkasa lagi mulia. Yang mana penderhaka kenalah sesok. Lepas tu kita ni berubah sungguh-sungguh. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdir sejak azali lagi. Ketetapan dia kita boleh mari pondok. InsyaAllah orang boleh mari pondok ni dia akan faham agama sikit banyak. Dan dia akan mula buat perubahan sikit-sikit walaupun tak banyak. Walaupun malah mula-mula mari pondok serabut. Tapi kalau dengar kitab sebut gini, pusing. Tak segera sekarang kita tanya. Kalau memikirkan sungguh-sungguh tentang kejadian-kejadian kita akan lalui selepas pada mati. Tak segera sekarang. Nak lepas surga saja. Nak lepas neraka saja. Tu nak yawi azab neraka. Na'udzubillah. Minta minum sama kita siang malam. Kata ada pembicaraan tentang sifat syurga dan berbagai nikmatnya. Lepas neraka syurga. Cerita takut dulu. Kemudian baru cerita syurga. Mudah-mudahan kita ni penghuni syurga. Ketahuilah alimu, wahai penuntut ilmu sekalian. Ataupun ketahuilah alimu, orang ingin beruntung di akhirat kelak, bahawasanya tempat celaka, lawannya tempat celaka adalah tempat ketetapan, iaitu syurga. Tetap hati kita tenang. Dua ni yang kesudahan. Syurga lawan neraka. Allah Ta'ala Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu ada lawan. Syurga neraka, tina jatuh, kecil besar, sakit sedap. Dia cerita lawan. Tinggi rendah, langit bumi. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Dosa pala, syurga neraka.
Dan dengan qadar jauhnya syurga itulah. Seorang daripada salah satunya syurga lawan neraka. Maka ia seorang akan sampai kepada yang salah satu. Jadi ikut qadar salah satu mana jauh. Kalau dia jauh daripada neraka, otomatik dekat syurga. Kalau dia dekat dengan neraka, jauh daripada kalau dia jauh daripada syurga, otomatik dekat daripada neraka. Ia benda berlawan ni. Kita lah nak pergi Kuala Lumpur. Kalau kita dekat dengan Kuala Lumpur, jauh daripada kampung. Dekat dengan kampung, jauh daripada Lumpur. Benda berlawan ni. Jadi salah satu tu kita jauh, maka kita akan dekat salah satu. Maka ingatlah sungguh-sungguh neraka, agar dengan ingat neraka sungguh-sungguh, engkau, kata Imam Ghazali, membangkitkan rasa takut di dalam hati engkau. Ini hendak. Biar masuk dasar hati kita sungguh, takut neraka, takut neraka. Padahal ni, kelas-kelas orang lelaki-lelaki ni takut neraka ni. Tapi tak apalah, saya akan selamat. Biar ada rasa hati sungguh. Sebab dia sebut dah kemarin kan, kebanyakan beriman percaya saja, tapi tidak masuk ke lubuk hati. Dengan dalil kita tak standby, tidak ada persediaan. Jadi ingatlah sungguh pasal neraka supaya membangkit rasa takut dalam hati. Wa qina azabanna ya Allah. Dan ingatlah sungguh-sungguh di dalam hati kita juga syurga, agar engkau, kata Ghazali, membangkitkan harapan apabila engkau merasa takut terhadap putus asa dalam diri engkau. Kerana banyaknya dosa dan kerana sangat takut. Ingat syurga, mudah-mudahan ada harapan. InsyaAllah aku masuk syurga, insyaAllah aku masuk syurga. Orang panggil ada harapan. Dia kata, aku tak ada cek dah ni, tak ada harapan dah ni. Tak sih lagi. Berbagai ayat dan khabar yang menunjukkan tentang sifat syurga, kenikmatannya syurga, keamanan, selamat, makanan, minuman dan buah-buahan. Dalam syurga tu yang cedek belaka. Sebab syurga ni segala benda bernikmat-nikmat, tempat puja nafsu. Segala kemuncak nikmat tu yang cedek dalam syurga. Atas dunia nikmat banyak dah tu yang beri, tapi tak boleh nak lawan sebutir pun dengan nikmat syurga. Dan buah-buah yang didapatkan tidak perlu lagi untuk dijelaskan panjang lebar. Kita maklum dah. Pasal syurga ni, macam-macam perkara disebut belaka. Sesungguhnya telah datanglah beberapa hadis yang menunjukkan tentang melihat Allah Azza wa Jalla, dan melihat Allah Azza wa Jalla adalah darajat nikmat yang paling tinggi. Berbagai-bagai nikmat syurga, makan, minum, pakaian, duduk, isteri, bidadari. Yang paling nikmat, paling besar sekali dari syurga ialah memandang kepada Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berdalil dengan ayat wujuhun yawma idzin nazirah. Nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah orang-orang beriman masa itu berseri-seri memandang kepada Tuhan. Pandang lagu mana? Kita ngaji Usuluddin dah. Pandang yang menyalahi, kita pandang, kita tengok makhluk. Itu pegangan kita. Allah ni tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertepak, tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah. Yang kita buat satu kapiak yang mana kita melihat dia menyalahi kapiak kita lihat makhluk. Manusia lemah-lemah pun boleh buat permainan bola, bermain Brazil lawan Argentina di Eropah. Kita duduk pondok ni boleh tengok. Bagaimana manusia cerita skrin je. Tengok skrin. Ini apatah lagi Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Jadi kita melihat dia menyalahi melihat makhluk. Kalau kita ngaji laisa kamitsli syai'un. Kata Senajari. Kata Senajari Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di sisi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat bulan pada malam purnama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Jadi sini Maulana sebut tentang melihat Allah Taala. Karena nikmat lain kita jumpa belakang dah. Dan tazkirah sebut dah. Nanti dalam kalimah ulak sebut juga tentang nikmat-nikmat. Sini menyebut nikmat yang paling besar sekali. Ru'yatullah, melihat Allah Taala. Jadi Nabi kata masa duduk bulan purnama ni, ya Allah Taala seperti lihat bulan ni, wala tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu summa qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya sesungguhnya kalian, kata sunnah Nabi, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat ini bulan. Sebab bahasa ni Nabi duduk di depan bulan purnama. Itu perawi hadis kata. Nabi tunjuk ni bulan purnama, lagu ni lah melihat Tuhan esok. Dan kalian tidak terhalang dalam melihatnya. Tak ada halangnya. Dan jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari melakukan solat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, amalan. Kalau kita tak boleh nak semaya sebelum terbit matahari atau selepas tenggelam matahari, awal lah maya tahajud, maya dia. Maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Apa dia ni? Artinya dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kau sebelum terbit matahari. Bangun pagi sebelum subuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bangun zikrullah dah. Sebelum terbit matahari. Lepas tu pagi-pagi orang zikir. Ataupun kita maya subuh. Maya subuh, berdoa, lepas tu berzikir. Pasal nak faham ayat ni? Kalau zaman Allah yang Datuk Guru Yasin dulu, ustaz-ustaz kita cerita, lepas wirid semua kita berdoa, kemudian wirid istighfar 100, selawat 100, dekat-dekat pukul 7. Kemudian la ilaha illallah 1000 kali, 7.5 atau 7.20 lebih kurang. Baru bangun berlaku, kabur, pergi kerja, pergi atas nak sekolah. Nak pergi sinilah. Pagi-pagi kena ada zikrullah. Kalau kita tak mampu nak semaya, zikir saja. Dan sebelum terbenamnya matahari, tepat ni saja yang paling molek, kita zikrullah. Kita sebut nama Allah Ta'ala, kita baca wirid-wirid. Sebab tu wirid ada pagi, petang, pagi, petang. Sebelum terbit matahari, kemudian sebelum tenggelam matahari. Sebab nak tukari. Masa terbit, hari lain. Masa nak masuk matahari, hari lain. Jadi masa nak tukari, kita ingat Allah Ta'ala. Tapi itu Nabi anjurkan. Hadis ini dikeluarkan daripada dua kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Kata dia Imam Muslim sahih, meriwayatkan dalam sahihnya daripada sahib, ia berkata Rasulullah SAW membaca lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Artinya bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, syurga dan tambahannya. Rasulullah SAW sabda, "Iza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara." Qala inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yuhjazakumuh. Qalu ma hadzal mau'idu alam yusaqqil mizanana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna jannata wa yukzina wa yujirna minan nar. Qala fayurfa'u hijabu fayanzuruna ila wajhillahi ta'ala fama u'tu syai'an ahabba ilaihin minan nazir ilaihi. Artinya apabila ahli syurga telah masuk ke syurga, mudah-mudahan kita masuk syurga, dan apabila ahli neraka telah masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi kalian pada sisi Allah Azza wa Jalla ada perjanjian yang ingin ditunaikan. Mereka berkata, janji apa itu wahai Rasulullah?
Bukankah Allah Azza wa Jalla telah memperatkan timbangan-timbangan kami? Muka masuk syurga. Otomatik timbangan berat kebaikan. Telah memutihlah wajah-wajah kami dan telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka. Tu hebat belaka dah ni. Rasulullah SAW bersabda, maka diangkatkan dinding hijab dan mereka memandang. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada memandang kepada Allah Ta'ala. Itu dalil dah. Sesungguhnya telah meriwayatkan hadis tentang memandang Allah Azza wa Jalla oleh segala para sahabat, dan memandang Allah Azza wa Jalla itu adalah kebaikan yang tertinggi, kemuncak nikmat. Sebab syurga, bidadari, makan, minum, pakaian syurga tu makhluk Allah Taala. Ni lihat tu hak sendiri. Seumpama kita gila kepada seorang perempuan. Kita lihat baju dia, kita lihat kasut dia, kita makan masakan dia, kita sedaknya. Lagu mana kalau tengok dia? Gila tak gila? Kalau tengok dia ni tergelak habis hak lain. Makan, minum, hak dia bui, hadiah, tak dapat dah. Begitulah seumpama. Tak tu suruh kita ni tujuan tumpu kepada Allah Ta'ala, jangan pada nikmat dia. Dan memandang kemuncak kenikmatan dan seluruh kenikmatan yang telah kami jelaskan. Jelaskan anda dilupakan, jangan dilupakan, kerana nikmat itu dan kegembiraan ahli syurga ketika memperoleh keberuntungan dengan bertemu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada batasnya lagi. Tak ada lah. Bahkan tidak dapat dibandingkan seluruh nikmat syurga dengan kenikmatan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, melihat dia bukan melihat makhluk. Setengah ulama kata seperti kita mimpi. Kan, dalam mimpi kita ada satu benda kita tak nak oyak kau kan. Tapi aku tahu aku mimpi, tapi aku tak nak oyak. Nak cerita kan tak tahu. Dalam mimpi kita macam-macam hari. Kita ada contoh sini. Perumpamaan. Sebab kita dalam ini tidak bertempat, tidak berjihad. Bahkan tidak dapat dibandingkan seluruh nikmat surga yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikian telah kami sebutkan sedikit dalam bab mahabbah. Sebut dah itu ya. Dan kesimpulannya adalah tidak sepatutnya keinginan seorang hamba itu untuk mendapatkan syurga kecuali untuk dapat bertemu dengan Maula Jalla Jalaluh. Maula ni Tuhan kita yang maha besar, maha agung. Jadi tak sepatutnya kita ni gila ke syurga saja, tak ada tujuan temu. Jadi biar ada tujuan kita nak masuk syurga, kerana nak temu dengan Tuhan. Inilah niat tawajuh permujahadah orang ahlillah, orang sufi auliaillah. Lepas dia meninggal masuk kubur, dia berjalan lagi. Bila dia berjalan nak sampai pada Allah Ta'ala, bertemu semua dalam syurga. Sebab dia kata, laisa qasdud jinan, tidaklah kami ni mengqasad syurga na'iman, bukan nikmat, tetapi kami ni qasad bertemu dengan Maula Jalla Jalaluh. Ni tujuan dia nak masuk syurga, tak lain tak bukan kerana nak bertemu Allah Ta'ala. Ini panggil sampai sungguh, sampai pada Allah Ta'ala sungguh. Jadi Imam Ghazali anjurkan kepada kita semua, biar ada tujuan masuk surga, nak temu dengan Maula Jalla Jalaluh. Apa kita pergi istana lah. Nak pergi musing di istana lah ke? Nak pergi makan kuih ke? Nak bergambar ke? Tak, tujuan nak jumpa raja. Nak salam dengan dia. Biar ada lagu tu. Kupa kita masuk surga. Jangan kata gila ke nikmat. Tak. Apa dia? Tujuan nak temu Allah Azza wa Jalla. Kerana seluruh nikmat surga itu elak. Sebab apa biar ada segi kecuali kita nak Allah Ta'ala. Kerana seluruh nikmat syurga itu dapat juga dirasakan oleh binatang di dalam tempat gembalaannya. Binatang boleh rasa belakang, tapi lihat Allah Ta'ala tak boleh. Melainkan manusia yang beruntung, yang soleh-soleh. Kata Imam Ghazali, pahamilah nasihat beruntung. Kerana dia ni wali besar Imam Ghazali. Awliya ilah, faham zahir dan batin. InsyaAllah kita beradu sekarang ni dulu. Kita panjang umur, kita sambung minggu depan. Minggu depan insyaAllah khatam. Mungkin kita khatam kami. Jadi bincang-bincang lah. Kita buat makan sikit. Sebab kita ni tebal. Puas hati lah kalau buat makan. Jadi kita bincang di pejabat. Mungkin akan disambung dengan Minhajul Abidin.
Cuma kitab dia hak cetakkan untuk orang awam ni tak jumpa lagi. Jadi kata kita bincang semula. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan kalau belajar sebab kita ada kerja. Wallahu taala alam. Kemudian kata khatimah al-kitab ila akhir subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ومن قلب لا شاء ومن نسأل اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا بدون عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك اللهم اهدنا يا الله واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله.